Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat sahabat pendengar ikiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan mengucapkan syukur kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-73 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. Yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kalau kamu beroleh limpahan kurnia, yakni kemenangan daripada Allah, sudah tentu ia mengatakan dengan sesalnya, seolah-olah tidak ada hubungan kasih mesra antara kamu dengannya. Alangkah baiknya kalau aku turut serta bersama-sama mereka, supaya aku juga beroleh kemenangan yang amat besar. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi ayat ini menjelaskan tentang sikap orang munafik, yang mana apabila keadaan dan situasi berpihak kepada orang-orang yang beriman. Contohnya, tatkala di dalam peperangan, kemenangan berpihak kepada tentera-tentera orang-orang yang beriman, lalu mereka memperolehi harta rampasan perang ataupun ghanimah. Maka di sinilah atau ketika inilah orang-orang munafik bercita-cita dan berharap alangkah baiknya kalau mereka berada bersama-sama dengan orang-orang yang beriman itu, agar mereka juga akan mendapat tempias daripada kemenangan itu dan memperoleh juga harta rampasan tersebut. Maka inilah yang dikisahkan dan diperihalkan oleh Al-Quran yang menceritakan tentang sikap sebenar mereka. Lalu Allah berfirman, وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ, sekiranya menimpa kamu, iaitu merujuk kepada wahai orang-orang yang beriman, فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, kurniaan daripada Allah, sama ada dalam bentuk kemenangan ataupun harta rampasan perang dan sebagainya, لَيَقُولَنَّ, nescaya akan berkatalah ia, merujuk kepada orang munafik, berkata dalam keadaan menyesal, berkata dalam keadaan lepas daripada memperoleh kebaikan, dan keadaan itu atau keadaan si munafik itu Allah gambarkan ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddah, seolah-olah tidak ada hubungan mawaddah, kasih mesra antara kamu dengannya. Apa yang disebutkan? Ya laitani kuntu ma'ahum, alangkah baiknya kalau aku turut serta bersama-sama mereka, bermaksud bersama-sama keluar pergi berjihad. Fa'afuza fawzan 'azima, nescaya aku juga akan memperoleh seperti mana yang mereka perolehi, iaitu harta rampasan yang banyak.
Dan ini merupakan seperti mana kata Imam Ibn Jarir Al-Tabari, merupakan suatu pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik itu, bahawa sesungguhnya penyertaan mereka di dalam peperangan bersama-sama orang-orang Islam, sekiranya mereka menyertainya, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memperoleh, hanyalah untuk mendapat habuan daripada harta rampasan perang itu semata-mata. Dan sekiranya mereka berundur atau tidak menyertainya, maka itu adalah disebabkan rasa ragu-ragu di dalam hati mereka, yang bersarang di dalam hati mereka. Bermaksud mereka tidak mengharapkan apa-apa ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana mereka juga tidak bimbang jika mereka tidak menyertai peperangan, tidak bimbang akan balasan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita lihat di dalam ayat ini, apabila Allah menyebutkan tentang kelebihan atau kurniaan, maka Allah sebutkan fadlum minallah sebagai suatu adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan bahawa apa jua kebaikan, apa jua limpahan kurnia adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang melimpahkan kurniaannya kepada sesiapa yang ia kehendaki, dan dialah juga Allah yang menghalang ataupun tidak memberikan kepada sesiapa yang ia kehendaki. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuba kita perhatikan pada potongan ayat ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddah. Apakah yang sebenarnya ingin Allah sampaikan di dalam potongan ayat ini? Maka ia sebenarnya adalah suatu ancaman ataupun suatu celaan, suatu penghinaan daripada Allah terhadap orang-orang munafik itu. Kerana mereka ini boleh sangat untuk keluar bersama-sama dengan orang-orang mukminin, orang-orang beriman untuk berperang. Boleh sangat mereka memperolehi bahagian mereka apabila berjaya ataupun menang dalam peperangan. Boleh sahaja mereka mendapat apa yang didapat atau diperolehi oleh tentera-tentera muslimin daripada harta rampasan perang. Akan tetapi mereka tidak sanggup untuk keluar berperang bersama kerana niat mereka, hati mereka yang busuk dan jahat itu. Maka apabila mereka menzahirkan rasa kesal kerana tidak keluar bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, setelah mereka melihat atau menyaksikan betapa banyak harta rampasan yang diperolehi oleh tentera-tentera muslimin, maka sebenarnya rasa penyesalan itu atau rasa kerugian itu adalah suatu yang pelik, adalah suatu yang sepatutnya tidak terbit daripada mereka. Kerana orang yang menyesal tentang sesuatu yang ia terlepas tidak memperolehinya, biasanya akan terlepas ataupun tidak akan memperolehnya setelah ataupun disebabkan ia tidak tahu menahu tentang perkara tersebut, maka ia boleh terlepas ataupun tidak memperolehi perkara itu. Tetapi orang munafik ini ialah orang yang bersama-sama, yang hidup dan tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, dan mereka juga tahu bahawa tentera-tentera yang keluar berjuang untuk melawan atau menyerang musuh, mereka tahu semua itu. Maka boleh sahaja mereka keluar bersama-sama dengan para sahabat yang lain. Maka apa yang menghairankan ialah rasa penyesalan itu adalah bukan disebabkan oleh tidak tahunya mereka tentang situasi pemergian para sahabat untuk berjuang, berjihad fi sabilillah, tetapi penyesalan itu adalah disebabkan tidak dapat harta rampasan setelah melihat para sahabat, tentera-tentera muslimin memperolehi harta rampasan itu. Seolah-olah mereka tidak kenal para sahabat,
seolah-olah mereka tidak tahu apa yang berlaku, tidak tahu menahu tentang peperangan yang sedang dialami ataupun sedang dijalani oleh para sahabat. Maka itu Allah mengatakan ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddah. Dan seterusnya ditambah lagi perihal tentang betapa peliknya perangai golongan munafik ini dengan firman yang berbunyi ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Ini suatu lagi perihal tentang keadaan mereka yang sangat pelik bermasa yang sama untuk mencela segala yang mereka lakukan dan untuk penyesalan di atas penyesalan mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka kita dapat melihat dalam ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman agar bersiap sedia dengan persediaan yang terbaik apabila ingin bertempur dengan musuh-musuh Allah. Dan persediaan itu hendaklah sentiasa berlaku. Dan pada masa yang sama Allah mendedahkan juga sifat musuh dalam selimut. Sebelum musuh yang mereka hendak depani di dalam medan peperangan, Allah dedahkan terlebih dahulu musuh yang berada di dalam atau dalam kalangan mereka sendiri, iaitu orang-orang munafik. Dan diperihalkan sikap buruk mereka yang sentiasa berusaha untuk mensabotaj barisan ketenteraan orang-orang yang beriman. Dan perangai mereka itu apabila tentera-tentera beriman, tentera-tentera orang-orang yang beriman ditimpa dengan musibah, maka mereka akan bergembira dengannya. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada tentera mukminin, mereka akan rasa sedih, akan merasa menyesal. Maka ini adalah suatu pendedahan tentang betapa buruk dan kejinya tindak tanduk orang-orang munafik, dan pada masa yang sama sebagai suatu perintah Allah agar orang-orang beriman sentiasa berhati-hati dengan sikap dan tindak tanduk orang-orang munafik ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada bersifat dengan mana-mana sifat yang membawa kita kepada kemunafikan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjadi orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenar, jauh daripada nifaq, jauh daripada kemunafikan. Mudah-mudahan Allah selamatkan umat Islam daripada golongan munafik yang tidak hanya wujud pada zaman Nabi SAW, tetapi akan sentiasa ada dalam masyarakat Islam, dalam negara Islam, kerana syaitan itu sentiasa berusaha untuk merosakkan anak Adam dengan apa jua cara sekalipun, sama ada memasukkan kekufuran maupun kemunafikan ke dalam hati anak Adam agar mereka menjadi ejen-ejen syaitan untuk melakukan apa sahaja sabotaj dan perkara yang tidak baik kepada agama ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.